Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada hari ini. Sihat ke semua yang hadir-hadir semua ni? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi semua penonton kita sihat-sihat belaka, Ainul. Jadi dan kami semua di sini mendoakan agar semua yang di rumah kekal sihat dan stay safe di rumah masing-masing. Saya Nur Ain Sofia binti Kamar Azmi, hadir sebagai hos anda dan rakan saya di sebelah ni. Ainul, boleh perkenalkan diri? Boleh. Hai guys, nama saya Ainul Baria binti Sanad, juga sebagai hos anda pada malam ini. Selamat malam kami ucapkan dan terima kasih kepada peserta yang sudi meluangkan masa untuk menyertai program sulung di YouTube kami. Tapi sebelum itu, marilah sama-sama kita support program kami dengan menekan butang like, share dan subscribe. Dan mana-mana rakan anda yang belum masuk, boleh ajak mereka untuk masuk sekali turut serta dalam program ilmu pada malam ini. Ya, betul tu. Jadi sebelum kami memulakan majlis ni lah, eloklah kiranya jika saya menerangkan sedikit tentang program kita. Jadi untuk pengetahuan semua, borang kehadiran akan dibuka di akhir program. Jadi pastikan anda semua setia bersama kami sehingga ke akhirnya agar anda semua boleh mengisi Google Form nanti dan mendapatkan sijil penyertaan bagi program ni. Jadi, untuk pengetahuan semua juga, flow majlis kita adalah kita akan mulakan majlis dengan bacaan doa, seterusnya kata aluan daripada Tuan Pengetua dan seterusnya majlis masuk kepada bingkisan ilmu daripada penceramah kita. Jadi untuk pengetahuan semua juga, sesi soal jawab akan berlangsung selepas selesai perkongsian daripada Tuan Penceramah. Jadi sesiapa yang ada soalan ataupun ada terdetik dalam hati apa-apa yang hendak ditanya, silakanlah tanya di dalam ruangan live chat kita. Suka juga untuk kami ingatkan, maklumkan kepada anda semua, pada akhir majlis kami akan membuka link untuk kuis berkaitan program kita pada malam ini. Dan anda semua digalakkan untuk menjawab kuis dengan bersungguh-sungguh kerana sijil pencapaian dan hadiah akan diberikan kepada peserta yang bertuah yang dapat menjawab soalan kuis dengan tepat dan paling pantas. Ya, betul tu Ainul. Jadi tanpa kita membuang masa lagi, marilah kita mulakan program kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua hadirin hadirat yang hadir pada hari ini. Yang berusaha Puan Hajah Nurmala binti Ismail, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Johor Bahru. Yang dihormati Puan Nur Saleha binti Abdul Ghani, Penolong Kanan Pentadbiran. Yang dihormati Ustaz Nur Zaidi bin Ismail, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Yang dihormati Puan Ruziana binti Ahmad, Penolong Kanan Co-Kurikulum. Guru-guru penasihat Student Leaderboard SMKA Agama Johor Bahru, Puan Kamarina binti Haris, Puan Nur Amalina binti Abdul Hamid, Puan Ninyatimah binti Baharin, Puan Hafizah binti Harun, Ibu bapa yang hadir, ahli jawatan kuasa tertinggi Student Leaderboard SMKA JB, ahli-ahli SLB yang lain, serta Assalamualaikum, salam sejahtera, pembuka kata lidah bicara. Izinkan saya mulakan acara, semoga majlis disambut ceria. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dapat bersama-sama dalam program pengurusan stres dan emosi anjuran unit bimbingan dan kaunseling dengan kerjasama Student Leaderboard SMKAJB dengan Persatuan Ibu Bapa dan Guru SMK Agama Johor Bahru. bunga mawar cantik tersemat di petik gadis di tepi titi. Doa dibaca memohon rahmat, moga majlis sentiasa diberkati. Jadi, bagi memberkati program kita pada hari ini, marilah sama-sama kita mengangkat tangan dan mengaminkan bacaan doa yang akan diketuai oleh Saudara Muhammad Aiman Hakim bin Muhammad Saidi. Majlis mempersilakan.
Jadi sebentar ya, ada masalah teknikal sikit. Sebentar ya, maaf kepada semua. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini dalam program ceramah pengurusan dan emosi, anjuran unit bimbingan dan kaunseling dan student leaderboard SMKJB dengan Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Johor Bahru tahun 2021 secara dalam talian bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahmanu, Ya Rahim. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menerima ilmu-Mu yang sangat luas. Jadi minta maaf bagi pihak kami ada masalah teknikal di bahagian pembaca doa. Jadi untuk memberkati majlis kita pada hari ini, eloklah kiranya kita memulakan majlis dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi terima kasih kepada saudara Muhammad Aiman Hakim tadi kerana telah memimpinkan bacaan doa pada awal tadi. Baiklah, kita teruskan. Daun semulur di Pekansari, batang jerami rebah ke bumi. Madah dihulur, sembah diberi, kata aluan hajatnya kami. Program kita pasti tidak lengkap tanpa pemula kata alu-aluan daripada Bonda Pengetua Puan Hajah Nurmala binti Ismail. Untuk itu, majlis dengan sukacitanya mempersilakan Puan. Minta maaf Puan, boleh buka mic. Okey, minta maaf. Okey, minta maaf. Okey, sekali lagi lah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikasihi anak anda pengacara majlis pada malam ni, anak anda Ainul Sofia, Ainul Bahria dan juga Aiman Hakim yang begitu segak tanjaknya pada malam ini. Ya, bertanjak sehingga hilang tu suara anak anda Aiman ya. Apa-apa pun kita ucapkan ribuan terima kasih pada Aiman. Dan yang dihormati ya, pada penceramah kita pada malam ini, kata lain tak bukan Encik Muhammad Rizal bin Muhammad Rais yang lebih dikenali sebagai Pak Tam, ya, barisan guru-guru
UBK, Unit Bimbingan dan Kaunseling, Puan Kamina dan juga Puan Amalina, anak-anak ya, SLB yang begitu bersungguh-sungguh menjayakan program kita pada hari ini, dan juga yang dihormati barisan SLT dan MLT, SMK Agama Johor Bahru, anak-anak yang dikasihi semua yang turut hadir pada malam ini, yang begitu bersungguh-sungguh mereka tak sabar menanti penampilan Pak Tam pada malam ini ya. Jadi sebelum Pak Tam berceramah, bagikan peluang untuk Umi mengacaukan sekali sedikit kata alu-aluan untuk anak anda semua ya. Malam yang begitu sepi, yang sejuk dengan hujan ya. Jadi kalau tak kuat imannya, rasanya dah tidur kita malam ni ya, dengan selimut yang tebal, sejuk sangat rasanya pada malam ini. Jadi tapi anak anda dengan anak-anak semua dengan semangat yang gigih, sama kuat ya, ingin sekali mendengar apakah ya tips-tips penting yang akan Pak Tam berikan kepada kita malam ini. Ya, secara umumnya ingin Umi nyatakan bahawa stres ini yang akan kita bincangkan, yang akan dibincang oleh Pak Tam pada malam ini sebenarnya bukan sahaja pada anak-anak pelajar ya. Sebenarnya stres ini tidak mengenal siapa, tidak mengenal usia, tidak mengenal agama, tidak mengenal ya pangkat dan sebagainya. Setiap orang mengalami stres, tapi cuma bezanya macam mana kita mengendalikan stres tersebut. Ya, anak-anak, Umi maklum bahawa anak-anak berada di rumah ya, berbagai stres yang ada ya. Bagi Umi yang berada di rumah juga tetap ada stres yang Umi hadapi. Tapi dalam situasi stres ini kita mesti lihat bahawa ada dua perkara. Sama ada stres itu stres yang sederhana atau stres yang keterlaluan ya, dua faktor yang berbeza. Jadi kalau kita dapat menangani stres itu dengan baik, insya-Allah sebenarnya ia akan menjadi satu motivasi untuk kita. Tapi kalau kita tak dapat menangani stres itu dengan baik, maka stres itu akan merosakkan diri kita sendiri. Okay, insya-Allah malam ni Pak Tam akan cerita kepada kita, akan menjelaskan kepada kita apakah atau bagaimanakah cara anak-anak ingin mengatasi stres yang anak-anak hadapi sekarang. Kita dah tak dapat bersemuka, dah sekian lama tidak bersemuka, dan sekian lama kita dah tak dapat bertemu dengan rakan-rakan. Rindu memang sangat rindulah. Umi yakin ya, anak-anak sangat rindu dengan cikgu-cikgu di sekolah, anak-anak sangat rindu bertemu rakan-rakan ya, tidur bersama rakan-rakan di asrama. Banyak lagi kerinduan sebenarnya yang anak-anak alami ya. Jadi apa yang Umi ingatkan di sini ialah sebelum Pak Tam cerita lebih panjang, Umi ingin menjelaskan bahawa dalam perspektif Islam ya, dalam perspektif Islam ada 3 dimensi yang kita mesti ingat. Ya, sebab stres itu kita dapat selesaikan dengan 3 dimensi. Pertamanya hubungan kita dengan Allah. Ya, sebagai seorang muslim kita mesti ingat hubungan kita sebagai kepada Allah, iaitu ubudiyah. Anak-anak mesti ingat ya, perlu ingat apa yang Umi katakan. UMI itu pertama sekali ubudiyah. Ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua kita mesti ingat bahawa dimensi yang kedua itu hubungan kita sesama manusia. Yang ketiga, dimensi yang ketiga ialah hubungan kita dengan alam sekitar kita. Ya, anak-anak ya, ingat, kita mesti ingat bahawa stres ini ada yang boleh meningkatkan motivasi kita dan ada juga stres yang boleh menghancurkan kita sekiranya kita tidak dapat menanganinya dengan baik. Ya, kita perlu ada 4 kesihatan yang perlu ada pada kita itu. Pertama, kesihatan fizikal kita. Badan kita mesti sihat. Walaupun anak-anak berada di rumah, ya mungkin tidur, bangun, belajar, pergi makan. Naik balik semula, makan, tidur dan sebagainya. Tapi exercise kita tak ada. Fizikal kita kena sihat anak-anak. Ya, yang kedua kita mesti sihatkan intelektual kita. Sebab itu yang belajar. Ya, kita belajar bersungguh-sungguh, ya, intelek kita akan makin meningkat. Dan ketiga ialah sosial. Bagaimana kita nak bersosial? Ya, kalau bersosial jangan lebih-lebih sangat. Ya, dalam kita punya Facebook, Instagram dan sebagainya, jangan keterlaluan sosial. Ya, hingga larut malam. Ya. Dan seterusnya yang terakhir spiritual, iaitu kerohanian kita. Kita kena jaga, kita kena sihatkan rohani kita, insya-Allah. InsyaAllah kita dapat menangani stres yang mendatang pada diri kita, insyaAllah. Jadi Umi ni macam lebih pula bercakap ya. Jadi Umi sebagai mukadimah, insyaAllah lepas ni Pak Tam akan sambung lebih lanjut lagi berkaitan macam mana kita nak menangani stres. Ya, jadi Umi harap semua anak-anak yang bersama kita pada malam ini ya, jangan live group ya, jangan live group selagi belum habis.
beri persoalan ya pada Pak Tam nanti dan kita cuba dapat sesuatu ya yang dapat kita gunakan untuk kita manfaatkan untuk masa depan kita. Ya anak-anak, Umi harap anak-anak sedia, sabar sebab niat lillahi ta'ala ya kita mendengar ilmu. InsyaAllah sepanjang 2 jam kita berada bersama Pak Tam, itu adalah masa kita menuntut ilmu. Di situlah pahala yang Allah berikan kepada kita semua insya-Allah. Okey, itu saja dari Umi. Umi harap anak-anak sabar, dengar dan baik ya, dengar dengan bersungguh-sungguh. Dengar bersungguh-sungguh. Jangan tidur dulu. Insya-Allah. Bersungguh-sungguh dan hayati apa yang akan disampaikan oleh Pak Tam nanti. Baiklah, itu saja dari Umi dan harap anak-anak akan terus menjadi anak-anak yang sabar dalam menghadapi PDPR insya-Allah. Sekian wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Umi. Majlis merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada Puan Hajah Nurmala binti Ismail atas kesudian beliau menyampaikan kata aluan sebentar tadi. Ingin rasa makan kari cendawan batang keladi. Girang rasa tidak terperi, bertemu tuan yang baik budi. Baiklah, sebelum kita membuka tirai ceramah kita pada hari ini, suka untuk saya memperkenalkan dan membacakan biodata penceramah kita pada hari ini. Nama beliau adalah Encik Muhammad Rizal bin Muhammad Rais. Beliau merupakan seorang neurolinguistic psychotherapist di Hentian Dengar dan Rawat Johor Bahru khusus untuk pembangunan diri dan keluarga. Beliau mempunyai kelulusan Master Practitioner in Neuro-Linguistic Programming, Master Practitioner in Professional Learning Facilitator dan banyak lagi pencapaian beliau. Beliau juga berpengalaman luas dalam memberikan latihan, ceramah dan terapi kepada masyarakat selama 12 tahun. Jadi setelah kita mengenali serba sedikit tentang penceramah kita yang hebat ini, saya kira rugilah mereka yang tak mengambil peluang ini untuk bersama-sama mendapatkan bekalan ilmu dari beliau. Jadi pastikan anda semua setia bersama kami sehingga ke akhir program. Bukan sahaja untuk mendapatkan sijil penyertaan dan sijil pencapaian kuis, tapi juga untuk merebut peluang keemasan ini untuk belajar sesuatu yang baharu yang pastinya akan memberi manfaat untuk kita semua kelak. Jadi suka juga untuk saya ingatkan sekali lagi kepada anda semua untuk support program kami dan menekan butang like, share dan subscribe. Jika ada rakan-rakan anda yang belum masuk lagi, jadi ajak-ajaklah mereka supaya kita sama-sama dapat kongsi Bukan rumput sebarang rumput, rumput penghias halaman rumahmu. Bukan jemput sebarang jemput, jemput Tuan sampaikan ilmu. Selepas ini akan masuklah kita ke sesi bingkisan ilmu oleh Tuan penceramah kita. Jika para penonton yang hadir ingin mengajukan sebarang soalan berkenaan ceramah, bolehlah tulis di ruangan live chat. Jadi soalan terpilih akan dijawab pada hujung program kita. Jadi tanpa membuang masa lagi, majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan Encik Muhammad Rizal bin Muhammad Rais untuk menyampaikan perkongsian beliau tentang pengurusan stres dan emosi. Majlis mempersilakan. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak pelajar semua, salam perkenalan daripada saya. Bagi yang masih belum kenal saya, mungkin ada yang kenal saya, mungkin ada yang belum. Tak ada masalah, salam pengenalan daripada saya. Saya doakan mudah-mudahan pada malam ini majlis kita ni berjalan dengan lancar. Maklumlah sekarang ni tengah orang kata apa, musim-musim hujan, angin pun kuat ya. Mungkin ada sedikit-sedikit gangguan lain dan sebagainya. Mudah-mudahan pada malam ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak sekalian, pada malam ni kita nak berbicara tentang satu tajuk yang orang kata apa, yang sangat umum. Dia umum sebenarnya bila nak sebut tentang pengurusan stres ni. Tapi tak apa, saya akan kecilkan skop itu untuk kita lebih fokus kepada jalan penyelesaian. Kita tak nak bincang terlalu panjang tentang bagaimana stres ni apa, itu apa, ni apa punca-puncanya. Kita akan pergi juga
kepada punca-punca stres dan sebagainya, hanya benda itu kita tak nak fokus terlalu lama dekat bahagian itu. Kita nak terus bawa minda kita untuk fokus kepada penyelesaian. Kerana penyelesaian itu lebih utama. Alright, tapi pada awal kita akan kenal dulu sedikit tentang stres ni apa, tekanan itu apa dan sebagainya untuk kita lebih faham, lebih tahu. Alright, okay, saya nak minta keluarkan slide saya. Okay, baik. Anak-anak pelajar semua, mungkin ada di kalangan ibu ayah juga yang sedang mendengar. Selamat kita bersama-sama, kita belajar bersama-sama. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak sekalian, di depan tu ada nama saya Muhammad Riza Muhammad Rais. Adik-adik boleh panggil saya Pak Tam, itu nama glamour. Saya asal daripada Pasir Gudang, Kampung Pasir Putih, dekat je, tak jauh. Kita ni berjiran-jiran aja. Menetap di Taman Molek Johor Bahru, lagilah berjiran kita. Tempat saya taklah jauh sangat. Okey, bidang saya adalah NLPT psikoterapi. Saya membantu ramai orang untuk yang berkaitan dengan stres, kemurungan dan pelbagai-bagai lagi masalah-masalah kesihatan mental. Dan pada malam ini saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak pelajar semua, bagaimana kita nak mengurus. Kerana kita nak latih minda kita ni untuk jadi minda yang sihat supaya hidup kita boleh lebih sejahtera. Itu matlamat kita pada malam ini. Bagaimana nak hidup dalam keadaan sejahtera. Okey, tagline kita. Jangan dilupakan, kalau tengok pada slide itu tulisan berwarna hitam, itu adalah tagline kita. Alright. Tagline kita ni yang tulisan berwarna hitam ni, bahagia itu pilihan saya. Okey, bahagia itu pilihan saya. So kita nak kena faham bagaimana yang dikatakan bahagia itu pilihan saya. So kita akan lebih mengenali apa itu yang dikatakan pilihan, apa itu bagaimana kita nak mengurus hidup kita, minda kita terutama, supaya kita nak bawa di hidup kita ni, di dalam kita nak menghadapi cabaran COVID-19 ni, dalam keadaan kita PKP, kita Johor masih lagi tak bergerak-gerak, masih lagi fasa 1, dan kita doa-doakan mudah-mudahan kita dapat menghadapi keadaan ini dalam keadaan yang lebih baik. Okey, baik, saya nak terus masuk kepada topik kita. So kita nak berbicara tentang, kita nak faham dulu, okey, bagaimana keadaan kita di era pandemik ini. Tak lama lagi insya-Allah, mudah-mudahan Allah rezekikan untuk kita masuk kepada satu fasa dipanggil endemik. Okey, tapi sekarang ni kita sedang masih lagi pandemik. Bagaimana keadaan kita? Ada orang stres, ada orang rasa hidup dia tak seronok, ada orang rasa perubahan hidup terlampau banyak, terutama anak-anak pelajar. Dulu cara belajarnya lain, sekarang cara belajarnya dah berubah. Ada yang seronok dengan PDPR, mungkin ada yang stres dengan PDPR, ada yang stres tak dapat berjumpa dengan kawan, ada yang macam-macam sebab, macam-macam keadaan. Begitu juga dengan ibu ayah kita, adik-adik. Ada ibu ayah yang stres soal kewangan, ada ibu ayah yang stres soal kehidupan, ada orang yang stres sebab tak dapat nak bersukan, ada orang yang stres sebab berkurung terlalu lama dalam rumah. So ada banyak sebab, macam-macam keadaan. Walau apa pun keadaan kita nak kena fahami dahulu ada dua perubahan besar yang saya nak fokuskan, saya nak khususkan untuk anak-anak pelajar. Terutama anak-anak yang mengambil SPM, terutama anak-anak yang mengambil PSM, anda nak kena tahu awak menghadapi ada banyak cabaran, tapi saya nak fokuskan dua cabaran. Iaitu pertama dipanggil perubahan kehidupan. Yang kedua perubahan kaedah pembelajaran, pembelajaran yang kita sedang alami sekarang ini. So ini dua perubahan yang paling besar, memberi impak yang sangat-sangat besar kepada diri manusia. Perubahan kehidupan ni maksudnya secara mudahnya macam SOP, kita nak ke sana tak boleh, ke sini tak boleh, kehidupan berubah. Banyak benda yang berubah dalam hidup kita. Kita dah nak buat study group dah susah, study group secara bersemuka. Kita tidak lagi tinggal di asrama, kita tidak lagi buat itu, kita tidak lagi buat ini, kita dah biasa berjoging di asrama, kita tak dapat nak buat. So banyak benda tentang kehidupan kita berubah. Okey, berubah secara mengejut. Dia berubah sikit-sikit, dia berubah secara mendadak, dan perubahan itu sangat besar. Yang kedua, perubahan dari sudut kaedah pembelajaran kita, bagaimana cara kita belajar. Semua ini adalah perubahan-perubahan besar yang berlaku. Okey, so itu secara mudah. So kita nak fahami tekanan. Apa itu tekanan dan apa itu stres? Okey, tekanan ataupun stres ni, apakah bendanya sebenarnya? Apa yang kita alami yang dipanggil itu adalah tekanan ataupun itu adalah stres? Apa yang berlaku pada kita? Baik, jika kita lihat
apa yang Allah cerita dalam surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 156 merangkumi tekanan, beban, konflik, keletihan, ketegangan, panik, perasaan gemuruh, kebimbangan, kemurungan dan hilang daya badan dan macam-macam lagi. So ini jika anak-anak menghadapi salah satu daripada apa yang tertulis dekat slide saya tu, maka itu dipanggil tekanan. Sebelum itu, sebelum kita nak rasa susah hati, nak rasa bimbang, alamak aku sedang mengalami perasaan gemuruh, panik, ketegangan, keletihan. Adakah aku ni teruk? Oh tak, sabar dulu. Ceritanya anak-anak, apa yang ditulis kat situ, tekanan, beban, konflik, semua ini, jika kita sedang menghadapinya, pertama itu menunjukkan kita manusia yang normal. Kerana semua orang menghadapi. Cikgu-cikgu alami simptom-simptom ini, anak-anak menghadapi, saya juga menghadapi. Letih anak-anak, saya keletihan. Letih nak buat itu tak boleh, banyak benda yang kelas memanah saya tak boleh nak berjalan, benda yang saya suka buat saya tak boleh nak buat. Saya suka hiking, saya tak dapat nak pergi hiking. Banyak kekangan-kekangan. So ini semua normal. Jika kita menghadapinya, ini adalah satu benda yang biasa. Semua orang hadapi. Persoalan dia, sebagaimana yang Bonda beritahu tadi, bagaimana kita nak mengurus dia. Kalau tadi tekanan dan stres kita paras ini, so bagaimana kita nak buat supaya stres ini tidak naik lagi. Dia tidak naik, lebih meningkat dan akhirnya masuk satu fasa yang dipanggil kemurungan. Kita nak elakkan itu. Kita nak pastikan kadar stres kita masih di tahap rendah. Okey? Walaupun sampai hujung tahun nanti kadar kita masih lagi stres, tapi biarlah dia stres yang rendah. Kerana kita tak boleh buang stres, kita perlukan stres. Stres yang positif dia boleh menjadi satu daya tolak untuk menolak kita, untuk kita challenge diri kita, untuk kita break the limit. Stres ni bagus. Okey? Macam contoh kita tengah fight, kita tengah fight belajar dengan kawan kita, nak pastikan markah kita lebih baik daripada dia. Kita nak pastikan markah kita lebih baik daripada dia, maka kita akan stres. Tapi stres tu stres yang bagus. Dia akan menolak kita supaya kita lebih berjuang. Okey? So kita perlukan stres itu. Tapi kita nak pastikan stres itu tidak melampaui daripada batasnya. Okey? Baik, ini sepintas lalu saya tunjukkan secara sekali jalan secara ringkas tanda-tanda stres atau tekanan dari sudut emosi. Dari sudut emosi kita, bila kita stres, kita terlampau lama berkurung, apa yang berlaku pada kita? Ini sekadar untuk anak-anak semua serta tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang sedang mendengar, untuk kita semak diri kita, adakah kita berlaku perubahan-perubahan itu. Supaya kita tahu, ada orang dia tak nak akui yang dia stres. Ada orang dia tak tahu, aku ni stres ke tak stres. So nak tahu, semak benda-benda ni. Okey, dari sudut emosi, kita akan mudah marah-marah, serba tak kena. Ini sikit tak kena, itu sikit tak kena, ini sikit tak kena, itu sikit tak kena. Emosi dia cepat melenting. Dia agresif, dia kecewa. Ada orang dia sangat kecewa. Dia suka post benda-benda dekat IG ke, dekat Facebook ke mana ke. Dekat laman sosial yang dia ada kat Twitter ke apa. Sebab tu di Twitter anak-anak, kalau anak-anak buka Twitter, anak-anak akan nampak hampir 80% orang-orang yang pengguna Twitter hari ni semua hidup dalam keadaan stres. Semua yang buat posting tu posting dalam keadaan stres. Marah, mengamuk, marah orang itu, marah orang ini, tak puas hati sana, tak puas hati sini. Semua orang stres. Okey, dia rasa kecewa, hampa, mood berubah-ubah, swing mood dia. Kejap mood okey, kejap mood tak okey. Kadang-kadang baik dengan adik, kadang-kadang mai. Dengan adik bukan main lagi emosi tak stabil, tapi ada masa dia macam baik. Kadang-kadang kita sebagai mak ayah pun pening. Dia ni kadang-kadang nampak dia tunjuk dia sayang adik, kadang-kadang macam tak nampak. Dia begitu. Dia suka menyendiri. Menyendiri ni maksudnya banyak menghabiskan masa dalam bilik. Dia suka berkurung, suka duduk dekat tempat gelap, tak suka buka lampu. Dia ada tabiat-tabiat seperti itu. Okey? Baik, itu dari sudut emosi. Kalau dari sudut pemikiran pula, dari sudut level pemikiran, sukar nak memahami perkara-perkara baru. Sebab tu ramai pelajar-pelajar yang bila mana dia stres dan kadar stresnya tu tinggi, dia rasa bila dia masuk PDPR tu, dia nak belajar tu, ya Allah cikgu susahnya nak faham cikgu. Berbeza macam dalam kelas. Kenapa? Dalam kelas saya senang faham. Tapi bila PDPR ni macam susah sangat saya nak faham. Silibus-silibus yang baru belajar, terutama benda-benda yang baru dia nak belajar. Sebenarnya tuan-tuan, stres itu telah menyekat anak-anak, stres yang anda sedang hadapi itu sedang menyekat potensi anda
fungsi minda anda untuk memahami benda-benda baru. Sebab tu bila anda ada masalah, anda sukar untuk nak menyelesaikan masalah, kita jadi kurang kreatif, okey? Kita sukar, kita mudah pelupa ini, kita baca-baca buku, kita mudah lupa dan sebagainya. So ini dari sudut pemikiran dia, macam mana stres mengganggu pemikiran-pemikiran kita. Okey, baik, saya teruskan. Ini dari sudut tubuh badan. Sebab tu ada satu pepatah dalam bahasa Inggeris disebut every thought is a physical reaction. Apa yang berlaku dekat minda kita, akan ditonjolkan dekat badan kita. Sebab tu bila kita rasa takut, tangan kita akan menggigil. Maksudnya macam tu, apa yang berlaku kat dalam badan kita ni, dia akan ditonjolkan dekat fizikal kita. Sebab tu ada orang dia kerap berpeluh. Dia mudah sakit, kadang-kadang jerawat tumbuh secara tiba-tiba dengan banyak, tak pernah ada jerawat batu, tiba-tiba ada jerawat batu. Dia macam tu lah kan. Dia ada macam-macam benda. Orang kata darah kotor lah, apalah, mudah sakit, badan lesu, sakit-sakit dekat bahagian sendi, terutamanya dekat bahagian leher. Daripada orang kata apa, ke belakang ni, bahagian belakang ni membawa sampai ke bahu ni semua jadi tegang. Dia jadi stres. Kenapa? Kerana kita terlampau banyak duduk, menghadap laptop, menghadap ini. Jadi dia memberi satu tekanan yang berat, beban yang berat pada bahagian bahu dan juga leher-leher kita. Sebab tu ramai orang mudah sakit pada leher bila dia stres. Okey. So ini antara simptom-simptom ataupun kesan, kita panggil kesan, tanda-tanda stres pada tubuh badan, pada emosi dan pada pemikiran kita. Okey. So itu tak apa, ini sepintas lalu saja, saya tak nak terlalu lama. Tanda-tanda tekanan stres daripada sudut perlakuan, tingkah laku, behavior kita. Okey, dari sudut yang itu pula, dia suka tidur malam, jadi waktu tidur jadi berterabur. Merokok ataupun minum berlebihan. Ini untuk orang-orang dewasa mungkin. Kalau orang tu contohnya yang bukan Islam, dia minum arak, dia akan minum arak secara berlebihan. Dia akan lebih terlebih makan ataupun kurang makan. Dia kalau dia lapar, dia melampau lapar dia. Memanjang lapar saja, lepas makan, cukup setahun PKP, berat naik 20 kilo. Dia macam tu lah. Dia kerja nak makan. Ada orang macam tu, lagi dia stres, lagi dia kuat makan. Tapi ada juga orang lagi dia stres, lagi dia kurang makan, hilang selera makan. Right? Dia lewat melakukan sesuatu, berubah perlakuan, memandu. Kalau memandu kereta tu boleh tengoklah. Rakyat Malaysia macam mana memandu kereta. Sikit-sikit marah, lambat sikit. Kat traffic light dah hijau, lambat sikit, baru 1 saat. Dah tin-tin mengamuk-ngamuk. Okey. Penyakit malas yang berlebihan. So ini dari sudut tingkah laku, perlakuan kita. Okey. Dan apa yang paling penting anak-anak? Apa yang paling penting? Yang saya nak anak-anak semua faham, anak-anak pelajar, terutama pelajar-pelajar yang SPM, tentang ini. Tekanan ataupun stres, tekanan, beban, keletihan ni semua ni, yang kita rasa, yang kita sedang hadapi, kita sedang alami, jika tidak diurus dengan betul, dia boleh menyebabkan panik berlaku. Panik ini benda yang sangat-sangat bahaya, yang ramai pelajar-pelajar kena, tak kira umur berapa, bila dia masuk ke dalam Dewan Peperiksaan. Macam anak-anak SPM, nanti tak lama lagi, tahun depan, insyaAllah awak nak ambil SPM. Okey, jika keadaan ini tak boleh berlaku, awak mudah melakukan panik. Okey, apa beza perasaan takut? Takut ni tekanan. Apa beza takut dengan panik? Saya nak anda semua lihat satu tayangan video ni. Jika suara dalam video tu tak berapa kedengaran, tak ada masalah. Tapi saya nak anda semua lihat, perhatikan tingkah laku lelaki ni. Lelaki ini dia sedang fokus mengawal ketakutan dan dia diserang satu ketakutan. Dan dia tak dapat hadapi ketakutan tu, dia stres dan dia tak boleh kawal stres dia sehingga menyebabkan panik berlaku. So, bagaimana rupa panik yang dimaksudkan, yang saya maksudkan ini, kita saksikan video ni. Okey? Perhatikan baik-baik. Why would you do that? That's not funny at all. Why would you do? Okey, baik. Sampai terkencing-kencing lah. Okey, di situ ada satu Muhammad Hassan, dia katakan panik itu gelabah. Yes.
boleh ditafsirkan panik itu sebagai gelabah. Nak lebih faham, panik ini, ingat takut, stres, tekanan adalah satu perasaan. Satu perasaan yang kita sedang alami. Dia satu perasaan, satu gangguan pemikiran, satu gangguan emosi yang kita sedang alami. Panik ini, dia adalah satu tingkah laku, perbuatan. Sebagai contoh, ada orang dia stres kat rumah, dia dah tak boleh handle, dia tumbuk dinding. Ni contoh, jangan buat jangan buat. Dia tumbuk dinding contohnya. Tumbuk dinding itu adalah panik. Jika dia bertindak kepada sesuatu, dia baling buku, dia baling buku, dia mengamuk, tak tentu pasal, habis dia rosakkan. Contohlah kan, tengah-tengah belajar kat rumah kan, tengah-tengah PDP entah apa dia stres gamaknya kan, tiba-tiba dia mengamuk, dia ambil buku, dia baling jauh-jauh buku tu. Panik adalah tingkah laku yang tidak terkawal. Okey. Macam tadi kalau kita tengok dalam video tu kan, dia tak boleh kawal dia punya tekanan yang dia sedang alami, iaitu apa tekanan dia? Tekanan dia adalah dia ditakutkan dengan wajah yang yang menakutkan tu, dia ditakutkan. So itu tekanan dia. Okey. Bila dia tak boleh urus tekanan dia, dia panik. Bila dia panik, itu yang dia tumbuk monitor tu dan akhirnya dia terkencing dan sebagainya. So kita nak elakkan ni. Sebab tu ada orang bila dia panik, dia mudah kena heart attack, serangan jantung dan sebagainya. Okay, dia tarik-tarik rambut lah, apa macam-macam lah. Yang Pak Tam dah pernah jumpa, mereka-mereka yang masuk kepada fasa panik. Okay, panik ni adalah satu fasa pertengahan sebelum dia pergi kepada kemurungan. Okey, daripada tekanan untuk pergi kepada kemurungan, dia akan ada satu fasa tengah-tengah. Permulaan dia akan berlaku banyak kali panik dalam hidup dia. Okey. Alright. Baik. Bagaimana nak elak gelabah, cikgu? Sabar. Kita belum masuk bahagian tu lagi. Tenang. Oh, dia nak express betul lo terus. Herda, sabar Herda. Okey. Baik, so sekarang kita nak masuk. Sekarang kita nak masuk bagaimana cara kita nak kawal. Kita nak kawal supaya hidup kita lebih tenang dalam keadaan ini. Baik, untuk nak kawal, saya nak maklumkan kepada anda semua satu perkara dahulu. Okey, supaya anda, sebelum kita nak berbicara tentang tulisan yang berwarna biru ini, apa benda semua B yang banyak-banyak ni, saya nak anda semua para pelajar, ibu ayah serta cikgu-cikgu yang sedang menyaksikan live kita ni, untuk faham satu benda. Semua orang ini dalam bab urusan stres, saya boleh istiharkan dia seolah-olah hukum dia macam wajib lah. Wajib kena faham dan amati betul-betul. Apakah benda? Ingat, dalam hidup kita anak-anak ada dua perkara. Satu dipanggil dalam kawalan, satu perkara dipanggil luar kawalan. So ini kena faham dahulu. Ada benda dalam hidup kita, benda yang dalam kawalan kita. Ada benda di luar kawalan kita. Saya nak ambil satu contoh. Arahan sekolah, bila sekolah boleh dibuka, itu dalam kawalan kita ataupun di luar kawalan kita. Semestinya ianya di luar kawalan kita, sebab bukan kita yang tentukan bila sekolah boleh naik, bila boleh balik asrama. Kita tak boleh tentukan benda tu. Pihak sekolah pun tak boleh tentukan benda tu. Itu semua di luar kawalan pihak sekolah. Di luar kawalan kita anak-anak, di luar kawalan ibu ayah. So, ada benda dalam kawalan kita. Sebagai contoh, stres nak datang, apa benda semua, ini semua di luar kawalan kita. Tapi bila dia datang, kita boleh pilih untuk kawal dia, untuk atasi dia, untuk jauhkan dia daripada hidup kita ataupun tidak. Okey? Sama juga bila kita nak keluar rumah hari hujan. Contohlah kan, contoh kita nak keluar daripada asrama, kita nak pergi ke bilik darjah kita, kita punya susu gajah tu roboh katakan, ataupun dalam renovation, so tak boleh pakai. Kita terpaksa lalu dekat kawasan yang tidak berbumbung. Tiba-tiba hari tu hujan. Hujan dalam kawalan kita ataupun luar kawalan kita, hujan adalah benda di luar kawalan kita. Kita tak boleh kawal hujan. Itu kerja Allah Ta'ala. So apa yang dalam kawalan kita, iaitu apa yang boleh kita buat untuk memastikan kita sampai juga kat kelas. Sebagai contoh, kita boleh pakai payung dalam kawalan kita. Kita boleh pakai plastik hitam, kita boleh pakai sarung plastik apa-apa.
kita boleh pakai macam-macam cara lah. Pakai baju biasa, baju sekolah semua bungkus dengan plastik, sampai kat kelas tukar. Contoh. Nak menggambarkan ada benda dalam kawalan kita, ada benda luar kawalan kita. Ramai orang, dia stres sebab dia memikirkan, dia fokuskan di hidup dia, dia habiskan masa dia setiap hari untuk fikirkan benda yang di luar kawalan. Ini antara punca kenapa stres kita yang awalnya macam ni, kita boleh meningkat dan meningkat. Sebab apa? Sebab kita banyak fokus pada benda luar kawalan. Saya ulang, kita banyak fokus benda di luar kawalan kita. Sebagai contoh, saya seorang pelajar SPM. Hari-hari saya fikir, bila tengok kes, ya Allah 20,000, bilalah nak naik sekolah, bilalah nak naik sekolah. Itu saja yang saya fikir. Bila nak naik sekolah, bila nak dapat macam dulu balik, bila. Sedangkan benda yang saya fikir tadi tu, semua itu adalah di luar kawalan. Benda yang saya tak boleh kawal. So, saya telah menghabiskan masa saya setiap hari, setiap waktu untuk berfikir benda yang di luar kawalan. Saya tak fikir tentang benda yang saya boleh kawal. Macam mana saya nak urus diri saya? Macam mana saya nak rasa tenang? Macam mana saya nak rasa bahagia? Saya tak fokus yang itu. Maka stres saya akan meningkat. Okay? So, begitu juga anak-anak, kita nak ubah dulu. Alright? So, fahamkan dahulu bab yang tadi tu. Ingat, jangan berhenti fokus benda luar kawalan. Start hari ni, kita fokus benda dalam kawalan kita sahaja. Kerana itu sahaja yang boleh kita buat. Alright? So, sebagai contoh, kita tengok B yang pertama. Ada banyak B kat situ, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 B. Okay. B yang pertama, dia panggil berdoa. Ya, berdoa. Benda dalam kawalan kita. Ni tangan kita. Alright, ni tangan kita. Kita boleh angkat tangan, kita boleh berdoa. Okay, berdoa dan banyakkan sujud. Banyakkan sujud ini maksudnya banyakkan solat. Solat sunat. Banyakkan sujud. Kenapa anak-anak? Bila kita sujud, bila kita solat, bila kita sujud tu, kepala kita ke bawah kan? Bila kepala kita ke bawah, kita merendahkan beban kita. Beban yang duduk dekat atas, bila kita berdiri, beban tu banyak dalam kepala kita. Okey, beban tu berada di tempat yang tinggi. Maka bila kita sujud tu, kita sedang merendahkan beban itu ke bawah. Kita nak pastikan beban itu ada di bawah. Okey, sebab itu bila orang yang sedang ada masalah, Allah, bagaimana cara Allah suruh kita sabar? Dengan cara apa? Dengan cara sabar. Bila nak menghadapi ujian, Allah kata hadapilah dengan sabar dan solat. Kenapa Allah suruh solat? Sebab dengan solat kita boleh mengalirkan beban kita ke tanah. Itu secara simboliknya lah. Secara simboliknya. Okay. So, banyakkan doa. Doa yang baik-baik anak-anak. Doa yang baik-baik untuk kita. Doa yang baik-baik untuk orang. Lagi banyak kita doa yang baik-baik, lagi mudah untuk kita rasa tenang. Kenapa saya kata kena banyakkan berdoa dan banyakkan bersujud? Sebab apa anak-anak? Bila kita tak buat macam tu, hari-hari kita buka Facebook, kita buka IG, kita baca cerita itu, kita baca cerita ini, orang ni bergaduh, orang kata apa, vibe yang negatif tu akan kerap masuk dalam diri kita. Kita baca cerita orang kemalangan, orang bunuh diri, orang itu, orang ini, orang ni bergaduh dengan dia, artis ni bergaduh dengan orang ni. Kita dok baca cerita-cerita yang negatif tu akan memenuhi ruang kepala kita dan itu akan menyebabkan kita lagi stres. Kita jadi lagi malas untuk nak berdoa, lagi malas untuk bersujud. So anak-anak, tips yang pertama, doa. Doa yang baik-baik untuk kita. Okay, doa yang baik-baik untuk kita. Okay, ada saya terperasan Muhammad Izul. Ni sambil-sambil lah bila ada keluar soalan tu, mana yang saya boleh jawab, saya jawab terus. Macam mana stres yang baik tu? Stres yang baik sebagai contoh lah. Bila kita ada masalah saja, mulut kita kadang-kadang spontan. Ya Allah, kuatkanlah aku, ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah aku, ya Allah. Nampak tak? Tadi tu stres itu telah menyebabkan kita sebut nama Allah. Kita ingat Tuhan kita. Itu salah satu dipanggil stres. Sebab tu saya cakap, stres yang baik, ada kalanya dia akan membantu kita untuk rasionalkan kita, untuk bagi kita, macam sebagai contoh kita nak masuk pertandingan, kita nak masukkan, kita ada perasaan takut kan. Takut itu adalah stres. Kita ada perasaan takut. Bila kita takut, kita lebih berhati-hati. Okay? Tapi kalau kita over sangat takut,
kita akan lupa. Ya lama tadi apa aku nak cakap tadi Oh dia jadi lupa, dia jadi gelabah. Apa aku nak cakap, Allah, lupa skrip. Dia lupa terus skrip dia tadi. Kan? Contohlah dia masuk pertandingan pantun, dia lupa pantun dia terus. Sebab tu dia cakap kita perlukan stres itu untuk pastikan kita lebih berhati-hati, lebih mengawal diri, lebih tenang supaya kita lebih rasional, kita alignmentkan balik hidup kita. Okay, itu sebagai contoh. So anak-anak, pertama berdoa, banyakkan bersujud. Doa, ambil wuduk, doa, zikir, semualah benda-benda yang itu. Benda-benda yang melibatkan kembalinya kita kepada Tuhan kita. Sebab itu nombor satu dulu. Kita nak kena buat. Sebab kadang-kadang kita terlupa anak-anak. Sebab saya ambil satu contoh, ada orang setengah-setengah orang dia mungkin terlupa. Bila kita sakit kepala, biasanya orang dia akan cari obat dulu. Dia akan makan Panadol dulu. Okay? Apa kata kita tukar? Kita pergi kepada orang kata apa, tuntutan yang pertama. Bila kita sakit kepala, doa dulu. Doa dulu, ambil wuduk dulu, solat 2 rakaat contohnya. Kalau tak solat pun setidak-tidaknya doa. Doa, ya Allah sembuhkanlah sakit kepala aku ni nak belajar ya Allah. Kan, minta doa daripada Allah. Ya Allah aku kan, kita usaha ambil Activas contohnya kan, ambil Activas 2 biji, kita pun makan bismillahirrahmanirrahim, kita pun makan ubat. Tapi awal-awal tadi kita doa dulu. Okey, awal-awal tadi kita doa dulu. Kita nak latih anak-anak diri kita ni supaya apa-apa pun kita kembali kepada yang hak dulu. Kembali dulu. Kerana yang memberi dugaan, yang memberi cabaran ni Allah. Maka kita kembali kepada dia dahulu. Sebelum nak buat benda-benda lain, nak cerita bersukan ke apa ke, doa dulu. Okey, banyakkan berdoa. Yang penting doa yang baik-baik. Doa yang baik-baik untuk diri sendiri, doa yang baik-baik untuk mak ayah kita, untuk seluruh ahli keluarga kita, untuk sekolah kita, untuk semua umat Islam. Okey. Arif tanya, macam mana nak jauhkan stres? Stres tidak boleh dijauhkan, Arif. Stres tidak boleh dijauhkan. Dia hanya boleh diurus. Okey, kalau awak berusaha untuk jauhkan stres, awak akan masuk kepada satu keadaan yang mana awak cuba mengawal, awak berusaha mengawal benda yang awak tak boleh kawal. So, jangan kawal. Jangan berusaha untuk halau stres tu. Kita tak akan boleh halau stres tu. Tapi kita boleh kawal diri kita untuk menghadapi stres itu. Okey? So, saya menjawab soalan Arif. Okey, kita tengok yang kedua. B yang kedua, apa yang kita nak kena buat? Setelah kita dah doa, apa benda semua, so kita kena cari jalan untuk kita bertenang atau diam. Cara terbaik untuk bertenang nombor 1 adalah diam. Diam mulut kita, dan yang lebih penting, diamkan. Ingat bila kita stres, dalam kepala kita ni ada banyak suara-suara bercakap. Okey? Ada banyak suara-suara bercakap. Sebab itu anak-anak, ada orang tanya saya, dia kata, Pak Tam, kenapa saya kerap sakit kepala? Sebab masa dia stres, dalam kepala dia ni ada banyak suara-suara bercakap. Suara tu bergaduh sesama sendiri. Dia bergaduh sesama sendiri. Engkau lah ni, kenapa ni macam ni? Dia banyak sangat bercakap kat dalam kepala, maka akhirnya kepala kita sakit. Sebab itu anak-anak, kita nak kena belajar untuk diam. Nak diamkan apa? Diamkan 2 benda. Pertama, diamkan mulut kita. Diamkan mulut daripada bercakap apa-apa. Diam seketika. Okey? Diam. Diamkan mulut ni termasuk diamkan tangan. Jangan buat posting apa-apa, jangan nak meluahkan sesuatu di laman sosial. Stopkan semua benda tu. Aku stres lah hari ni, post kat IG. No, stop buat benda-benda itu sebab sebenarnya awak sedang membuat environment awak menjadi negatif. Nanti akan ramai orang yang komen dekat IG awak. Ni saya ambil contoh IG akan komen dekat IG awak. Betul lah Nasuha, betul lah Arya, aku pun stres lah gitu. Nanti dekat komen-komen tu penuh dengan cerita-cerita negatif. So awak tak ada dapat vibe yang positif. Yang awak dapat semua negatif dan itu akan menambahkan lagi stres awak. So diamkan mulut termasuk diamkan tangan. Okey? Dan yang kedua, nak diamkan ni suara-suara yang ada dalam kepala. Bagaimanakah kaedah dia nak diamkan suara-suara dalam kepala ni? Ini saya selalu amalkan. Ini saya belajar daripada tok guru saya, Ustaz Anwar Talib. Beliau sekarang ni di Melaka. Saya pernah belajar sesuatu daripada dia. Macam mana cara nak diamkan? Tengok bila orang non-Muslim, bila dia yoga,
dia ada menyebut satu perkataan. Bila dia yoga kan, dia duduk, orang kata apa, macam dia meditasi tu kan, sebenarnya dia bukan diam saja. Dalam kepala dia fokuskan satu perkataan yang disebut berulang-ulang sehingga perkataan itu memenuhi ruang kepala dia. Sehingga suara-suara yang negatif tu hilang. Okey, apa contoh perkataan yang disebut? Inner peace, inner peace, inner peace. Kan? Calm, calm, tenang, tenang, saya tenang, saya tenang. Okey, itu bagi non-Muslim. Bagi kita orang Islam, apa yang kita nak kena sebut? Kita ada 99 nama-nama Allah, anak-anak. Kita ada 99 nama-nama Allah. Boleh ambil satu nama-nama Allah tu, kita duduk tenang-tenang, kita baring ke kat dalam bilik contohnya, ataupun duduk di sofa, tutup TV, kita duduk tenang-tenang. Kemudian apa kita buat? Kita zikir. Kan? Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman. Sehingga kan Ya Rahman itu memenuhi ruang kepala kita. Lama kelamaan, suara-suara dekat dalam kepala tu dia akan perlahan-lahan hilang. Dia bukanlah jam tu juga automatik dia hilang. Dia akan sedikit kurang dan perlahan-lahan suara-suara tu semua akan hilang. Okay? Right? So, itu caranya untuk kita diamkan. Bila kita stres, banyak suara-suara bercakap. So, senyapkan suara tu dengan cara apa? Kita zikirkan, kita sebut nama-nama Allah. Ambillah daripada 99 nama-nama Allah itu, pilihlah mana yang anda suka. Zikirkan, pejamkan mata sekejap, zikir, insya-Allah. Kita pelabak. Ingat, kita nak tenang. Lagi banyak kita bercakap, lagi tak boleh tenang. Sebab tu orang yang takut, kalau nak masuk hutan, kalau contohlah awak pergi camping dengan kawan-kawan, awak masuk hutan, ataupun awak nak pergi bilik air dekat asrama dengan kawan-kawan, nak berjalan berdua berteman. Orang yang paling banyak bercakap adalah orang yang paling takut pada waktu itu. So cara nak mengatasi ketakutan dia tu, dia banyak bercakap supaya dia boleh leka daripada ketakutan tu. Itu contoh. Sebab tu orang yang takut ni dia banyak dia punya mulut dia tu. Alright? So, anak-anak yang ketiga, bernafas dengan dalam. B yang ketiga, bernafas dengan dalam. Okay. So, macam mana cara nak bernafas dengan dalam? Begini. Okay. Saya nak semua orang yang sedang menonton ni boleh follow saya sama-sama. Kita buat bersama-sama. Okay. Kita buat bersama-sama. Perhatikan bagaimana cara saya buat. Dan saya nak semua orang yang ada dekat rumah ni, sila buat sama. Okay. Caranya, duduk pastikan badan kita tegak. Okay, badan kita. Kalau duduk, nak sandar pun boleh, tak ada masalah. Yang pastikan badan kita tegak. Okay. So, cara nak bernafas, tarik guna hidung, hembus guna mulut. Okay. Tarik guna hidung, tarik nafas panjang. Perlahan dan panjang. Kelajuannya perlahan dan panjang. Maksudnya, bila kita tarik, sampai habis, lepas tu kita hembus menggunakan mulut perlahan-lahan. Okay. Lepas tu kita tarik nafas lagi, kita hembus perlahan-lahan. Okay. Kita tarik. Kita hembus perlahan-lahan. Jangan hembus laju-laju. Hembus laju-laju tu bomoh. Itu kaedah bomoh. Itu bomoh. Jangan dibuat kaedah tu. So kita tarik, ingat tarik guna hidung, hembus guna mulut. So nak buat sampai bila? Buat berkali-kali sehingga kita rasa lebih relax. Sebab bila kita stres, kita meningkat, degupan jantung kita akan laju. So apa kita nak kena buat untuk merasa tenang? Dengan teknik pernafasan, kita nak kena slow down kan. Bukan berhentikan jantung. Berhenti jantung nanti meninggal pula. Maksudnya kita nakkan jantung kita yang laju tadi, dia kembali normal. Macam kita, ibaratnya anak-anak, macam kita sedang jogging, kita sedang berlari. Bila kita sedang berlari, jantung kita laju kan? Jantung kita laju. Sebab itu bila orang yang sedang dalam keadaan jogging, jantung dia tengah laju, saya pernah menyakat kawan saya, dia tengah-tengah jogging, saya tahan dia. Saya dah mengejut, saya tanya dengan dia, 7 kali 7 berapa? Dia boleh macam 7 kali 7, 7 kali 7, 7, dia macam blur tau. Dia macam blur sekejap. Lepas tu barulah dia boleh jawab. Okay. So anak-anak begitu juga. Sebab tu orang yang dalam keadaan stres, bila degupan jantung dia laju,
pada waktu itu tahap rasional kita akan rendah. Bila tahap rasional kita rendah, kita mudah duduk dalam keadaan yang orang budak-budak zaman sekarang panggil, kau ni blur lah kan. Blur, dia macam blur, dia macam tak tahu nak buat apa, dia macam bingung. Dia macam tu. So kita nak atasi, nak elakkan kita berada dalam situasi macam tu. Sebab itu kita kena bernafas. Bernafas dengan dalam, hembus perlahan supaya jantung kita yang sedang laju tadi ni, dia akan berdegup secara normal. Ingat, ini semua benda yang dalam kawalan kita. Okey. Baik, kemudian yang keempat, berkata, relax lah atau tak mengapa. So, ini satu benda dipanggil self-talk. Saya ulang, dipanggil self-talk. Self-talk ni adik-adik adalah bagaimana cara kita bercakap dengan diri kita. Relax lah, tak mengapa, ini semua biasa. Kan? Engkau seorang yang tenang. Engkau boleh kawal diri engkau boleh kawal tenang. Maksudnya bukan kita cakap dengan orang. Kita bercakap dengan diri kita sendiri. Macam saya contoh, relax lah Pak Tam. Ini semua ujian daripada Allah. Tenang Pak Tam, tarik nafas Pak Tam. Tenang, lagi banyak kau hembuskan nafas, kau semakin tenang. Ini self-talk. Sebab tu B yang keempat ni, iaitu dia berkata relax lah. Ni semua dipanggil self-talk. Lakukan self-talk kepada diri anda sendiri untuk datangkan vibe yang positif. Cakap sesuatu yang positif tentang diri sendiri. Jangan kita condemn diri kita. Ada setengah orang bila lagi dia stres, lagi dia condemn diri dia. Teruk lah aku ni, kenapa aku ni dah makin teruk dah aku tengok. Bila kita lagi banyak bercakap benda yang negatif tentang diri kita, lagi susah kita nak kawal diri kita nanti. Okay, so kita kawal diri kita dengan cara kita buat self-talk, bercakap perkara yang baik dengan diri kita. Okay, baik. B yang kelima iaitu dia kata bercakap dengan seseorang. Okay, bercakap dengan seseorang. Baik, cadangan Pak Tam pada anak-anak semua, anak-anak pelajar, terutama anak-anak yang mengambil peperiksaan-peperiksaan besar, bercakap dengan seseorang ni sebaik mungkin bukan WhatsApp. Bukan WhatsApp, bukan DM, bukan PM, bukan. Okay. Bercakap dengan seorang ni adalah bercakap sama ada secara fizikal depan-depan ataupun kita bercakap melalui telefon. Bercakap, berkomunikasi bukan menaip. Okey? Kalau secara depan-depan nak bercakap dengan kawan-kawan susahlah. Kawan-kawan kita mungkin jauh, duduk taman yang lain, nak berjumpa tak boleh. Kan? So apa yang boleh kita buat? Mungkin kita boleh call. Kita boleh call kawan-kawan kita, babe apa cerita? Baik, bercakap dengan seseorang ni mungkin ada pula orang terfikir, Pak Tam, saya nak bercakap apa? Saya nak bercakap dengan dia tentang stres saya ke? Terpulang. Nak bercakap tentang, kau macam mana? Kau rasa ada tak? Contohlah, contoh katakan, Ain telefon Siti. Ain tanya dengan Siti, Siti aku ni tengah stres, ada tak kata-kata yang baik yang boleh kau cakap dengan aku? Ada tak cerita-cerita yang menarik yang boleh kau cakap? Mungkin ada sedikit nasihat kau boleh berikan kepada aku supaya aku boleh jadi lebih tenang. Bercakap dengan seseorang. Bercakap dengan seseorang ni, carilah orang yang anda percaya. Bercakap dengan mak boleh, bercakap dengan dengan ayah boleh, dengan adik-beradik boleh, ataupun mungkin nak kontak Cikgu Nana boleh, nak kontak Cikgu Kamrina contohnya. Cikgu, saya ada tak apa-apa yang boleh ni. Saja kalau tak cerita pasal stres pun, ceritalah apa-apa. Kan? Saja telefon, Siti, macam mana Siti, kau okey, family kau okey, macam mana sihat, ayah kau okey, semua okey. Dan apa kau buat kat rumah saja, sembang-sembang. Ni kita panggil sembang-sembang. Bercakap dengan seseorang. Okey, kurang bercakap dengan manusia, telinga kita kurang mendengar nada suara manusia akan menyebabkan kita boleh jadi stres. Itu juga boleh mengundang kepada stres kerana kita kurang, kita banyak komunikasi dengan menaip. So cari seseorang yang kita percaya, yang kita boleh bersembang-sembang dengan dia. Okay, so B yang seterusnya iaitu berehat dan cukup tidur. Anak-anak, latih diri anda untuk maintainkan waktu tidur. Tidur yang tidak cukup, terutama bila awak sedang stres, awak banyak tidur pada waktu siang, dia akan meningkatkan stres awak. Awak akan rasa lesu, awak akan rasa lemah, sakit-sakit badan, ini semua dia akan attack pada fizikal awak banyak. Okay, dia akan ganggu fizikal kita. Right? So berehat, cukup tidur. Okay, pada waktu malam, latih. Cari jalan supaya kita boleh cukup tidur. Okay, cara nak pastikan kita mudah tidur
antara tips lah. Mungkin anak-anak ataupun siapa saja mungkin ada tips-tips yang lain. Okey, tips-tips yang lain. Ini sekadar pandangan saya, atau ini saya dapat pun daripada sahabat saya Dr. Azli. Dia mengatakan antara tips yang boleh dibuat untuk supaya kita mudah tidur, makan malam sebelum maghrib. Okey, makan malam sebelum maghrib. Maksudnya usahakanlah makan malam sebelum maghrib. Jadi usahakan. Kalau tak boleh juga, memang mak balik pukul 7 malam contohnya, lepas maghrib tu baru mak masak, okeylah, tak apalah. Tapi sebaik mungkin jika boleh, jika boleh, makan malam sebelum maghrib. Pada waktu malam, selepas waktu isyak tu, sebaik mungkin elakkan makan makanan yang berat-berat. Elakkan makan makanan yang berat-berat. Kemudian kurangkan air manis. Kurangkan, ini kalau pukul 10 malam pun awak bedal lagi air float. Buka peti ais nampak ada Pepsi, lepas tu letak pula aiskrim, konon nak buat macam air float. Ingat adik-adik, bila kita banyak minum air manis pada waktu malam, pukul 10 malam, 11 malam, ingat manis ini gula. Gula bila dia masuk dalam badan, gula akan bertukar menjadi, ni siapa yang belajar dari segi sains, dia mesti tahu. Belajar sains, biologi dan sebagainya, dia mesti tahu benda ni. Gula yang masuk dalam badan, gula akan bertukar menjadi tenaga. Bayangkan pukul 11 malam awak minum air yang begitu manis, makan benda-benda yang manis, kemudian badan awak akan dipenuhi dengan tenaga. Bila dipenuhi dengan tenaga, awak jadi resah, awak jadi susah tidur. Itu yang tengok jam dah pukul 12 malam, nak tidur lah. Bila awak baring nak tidur, dah tarik selimut, awak rasa macam resah. Asal tak boleh tidur ni, aduh. Sebab badan awak dipenuhi dengan tenaga. Sebab tu awak jadi payah tidur. Antara sebab lain payah tidur adalah skrin. Terlalu banyak melihat skrin, melihat handphone, yang akan menyebabkan kecelaruan berlaku dalam kepala dan akhirnya awak jadi susah tidur. So itu tadi B yang ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. B yang ke-6 adalah berehat dan cukup tidur. Baik, B yang ke-7 adalah beriadah. So ini benda yang sangat-sangat penting anak-anak. Sebab tu orang yang menghadapi kemurungan, menghadapi stres yang tinggi, menghadapi depression, ataupun apa-apa bipolar dan sebagainya, yang mana dirujuk ke hospital permai dan sebagainya, mereka ini sangat-sangat digalakkan untuk beriadah, untuk jogging, untuk berpeluh, untuk cari stamina pada badan. Sehatkan badan. Anak-anak, bila kita stres, lepas tu awak tidak bersenam, badan awak tidak berfungsi, fizikal, tulang, orang kampung panggil tulang empat kerat. Tulang empat kerat ni tidak aktif, awak jadi banyak duduk, banyak tengok skrin, banyak tengok laptop, banyak duduk tengok TV, duduk. Fizikal kita kurang bergerak, ini akan menyebabkan badan kita sakit. Dan bila badan kita sakit, badan kita tak boleh support kita punya stres. Dan itu akan menyebabkan stres kita juga meningkat. So saya nak cadangkan pada anak-anak, mulai daripada sekarang, mulai daripada besok, cari jalan, usahakan untuk senam. Jogging ke, kita jangan bagi alasan sebab sekarang jogging dah dibenarkan, berbasikal dah dibenarkan, banyak benda, memanah dah boleh, main badminton dah boleh, banyak benda yang yang dah boleh dibuat. So tidak ada alasan untuk anak-anak kata, saya tak boleh riadah, ini SOP, tak ada. Dibenarkan. So usahakan, nak jogging keliling rumah ke, nak jogging keliling taman ke, terpulang. Pastikan badan kita sihat, badan kita aktif. Kerana badan yang aktif, badan yang staminanya bagus, dia akan memberi impak yang sangat-sangat besar kepada kesihatan minda ataupun mental kita. Alright? So, riadah. Dan yang terakhir sekali, B yang ke-8, betul yang ke-8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. B yang ke-8 adalah bersangka baik. Bersangka baik dengan Allah. Bersangka baik. Ingat bersangka buruk adalah sifat negatif yang banyak merosakkan hati. Bila hati sakit, bila hati rosak, dia akan merosakkan minda kita. So ini nak kena jaga. Bersangka baik. Bersangka baik pada pihak sekolah, bersangka baik pada cikgu-cikgu, bersangka baik pada mak ayah, bersangka baik pada kawan-kawan.
Kan? Kadang-kadang bila cikgu bagi kerja sekolah tu banyak, contoh-contohlah kan, cikgu bagi kerja sekolah banyak, yang ni pun tak siap lagi dah masuk kerja sekolah yang baru, itu lagi ini nak kena email lah, ini nak kena telegram cikgu. Apa dia orang ni semua tak ada kerja lain ke? Ini semua nak menyusahkan aku. Contoh, maaf cakap, ni sebagai contoh. Sebab ada pelajar yang beritahu saya macam itu. Dia kata cikgu-cikgu saya ni Pak Tam semua tak timbang rasa, dia kata. Cikgu-cikgu saya ni semua hidup nak menyusahkan orang. Dia dah sampai sangka buruk dengan cikgu-cikgu dia. Okay. So tuan-tuan, anak-anak, ada kerja sekolah walaupun banyak, buat saja pelan-pelan. Mana yang tak boleh nak disiapkan dalam waktu yang cikgu tetapkan, cikgu minta maaf cikgu, saya tak dapat nak siapkan dalam waktu yang cikgu tetapkan, bagi saya masa sikit, nanti saya dah siap, saya akan hantar. Benda boleh bincang anak-anak. Bahasa budak-budak sekarang, dia kata benda boleh bincang. Budak-budak sekarang dia suka sangat satu pepatah ni. Dia kata benda boleh bergaduh, kata buat apa bincang. Janganlah pakai macam tu. Benda boleh bincang, buat apa kita nak bergaduh? Jika kita boleh berkawan, untuk apa kita bermusuh? Jika kita boleh kawal benda tu, buat apa? Jika kita boleh minta maaf, buat apa kita nak bermusuh? Buat apa kita nak putuskan silaturahim? Itu sebagai contoh lah. So bersangka baik dengan Allah. Allah beri ujian ini adik-adik, ujian orang kata apa? Ujian COVID ni semuanya bersebab. Semuanya ada sebab yang baik untuk kita semua. Okay? Semuanya ada sebab yang baik. Kenapa kita lama tak pergi ke sekolah? Hanya bila mana kita bersangka baik pada Allah, maka kita akan nampak sebab yang baik. Kita akan nampak hikmah tu. Tapi oleh kerana kita ni sangka buruk selalu, jadi bila kita sangka buruk, hati kita dipenuhi dengan benda-benda yang negatif, sangka buruk, maka nanti mata kita akan nampak semua benda adalah buruk. Telinga kita akan dengar semua benda adalah buruk. Perbuatan kita juga akan buat semua benda jadi buruk. So kita tak nak macam tu. So latih. Ini ke-88B ini adalah 88B yang dalam kawalan kita yang kita boleh buat. Kita tak boleh kawal cikgu daripada bagi kerja sekolah, tapi kita boleh kawal diri kita dengan cara apa? Kita buat apa yang kita boleh buat. Tak faham, kita cari jalan, kita selesaikan. Buat perlahan-lahan. Jika tak boleh siapkan dalam waktu ditetapkan, beritahu dengan cikgu, minta maaf cikgu, bagi saya masa untuk saya siapkan. InsyaAllah tak ada cikgu yang nak rotan awak pun, nak marah awak pun. Okay. Sebab kita faham keadaan macam ini terlalu banyak benda yang online. So anak-anak, so ini 8B. Okay. 8B yang sangat-sangat boleh, insyaAllah boleh membantu kita. Sebab saya sendiri, saya bercakap apa yang saya katakan pada anak-anak ini sendiri yang saya buat. Dan setiap orang yang mana, klien-klien saya yang saya bantu, yang stres, yang apa semua, semua ini saya kongsikan benda yang sama yang saya kongsikan dengan anak-anak. Okey. Baik. So itu tadi 8B, mudah-mudahan dan boleh membantu kita. Okey, siapa nak salin boleh salin. Okey, boleh tengok, boleh ambil, insya-Allah. Ini senang aja. Kita boleh amalkan sendiri di rumah tanpa perlu kita minta bantuan atau siapa-siapa tolong kita. Tak, ini semua adalah dalam kawalan kita. Okey. Baik. Tak apa, jika ada anak-anak yang tak sempat salin, yang baru masuk dan sebagainya, okey, insya-Allah nanti saya akan kongsikan slide ini pada Cikgu Kamrin ke Cikgu Nana. Slide saya yang saya tunjukkan ni. Nanti anak-anak boleh dapatkan, boleh minta dengan cikgu-cikgu, mungkin melalui grup WhatsApp ke apa ke, untuk simpanan anak-anak, boleh rujuk balik, boleh tengok, boleh baca semula. InsyaAllah saya akan kongsikan, tak ada masalah. Ni kita boleh kongsi sama-sama. Okey, kita teruskan antara tambahan-tambahan kemahiran mengawal emosi. Bagaimana antara ni ilmu-ilmu tambahan untuk adik-adik nak kawal emosi adalah, ingat apabila kita rasa kesihatan mental kita mula terganggu, kita mula rasa stres, kita rasa macam-macam, lakukan perkara-perkara kecil untuk membawa kita kepada ketenangan. Selain daripada 8B tadi tu, antara tambahan-tambahannya adalah lakukan perkara-perkara kecil. Iaitu seperti mandi. Bila rasa stres yang berlebihan, kepala sakit, pergi mandi. Mandi, solat, zikir, tadi yang saya kongsikan tadi tu, berbual dengan seseorang, berjalan di atas tanah ataupun rumput. Okey, ini satu lagi yang saya nak mengajak semua orang, pada siapa-siapa boleh buat, ibu ayah boleh buat. Jika rumah kita, oleh kerana sekarang ni kita dah boleh keluar, so ingat tadi saya dah ajar cara nak breathing, cara nak teknik pernafasan tadi. So apa yang boleh adik-adik buat adalah cari tempat, pergi ke taman yang dekat dengan rumah kita, ataupun rumah kita mungkin rumah kita besar, ada tanah ataupun rumput.
berjalan berkaki ayam, pijak tanah ataupun rumput tersebut sambil jalan, buat pusingan, sambil jalan perlahan, buat breathing, pernafasan. Sambil lihat benda-benda yang hijau, pokok-pokok, sambil lihat langit. Ini. Okey, kenapa kena pijak tanah? Sebab itu anak-anak, dia kita ambil hukum badan manusia ni, dia lebih kurang sama macam kita ambil rumah. Sebab tu rumah, dekat atas rumah kita ada satu benda dipanggil wire bumi. Apa fungsi wire bumi ni? Saya nak terang sangat tak berapa pandai, tapi lebih kurang macam ni lah. Fungsi wire bumi ni bila mana ada petir menyambar ke atas rumah kita, petir itu akan mengalir dekat wire bumi itu, dan wire bumi itu dihantar ke mana? Dia akan masuk terus ke dalam tanah, dekat tepi rumah kita. Setiap rumah mesti ada wire bumi ni. Okey, setiap rumah mesti ada wire bumi. Okey, supaya senang kata tanah akan menyerap energi-energi lebihan, energi-energi negatif untuk diserap masuk ke dalam tanah. So, sebab itu kita ni datang daripada tanah, diperbuat daripada tanah, kulit badan kita ni, maka kita nak pulangkan balik semua itu kepada tanah. Sebab itu jalan di padang ataupun di atas rumput, berkaki ayam, pijak, supaya energi itu dapat dialirkan. Okey. Ramai klien-klien saya dan saya pun kadang-kadang pergi buat kat tepi rumah saya. Saya duduk rumah kampung, jadi ada banyaklah rumput-rumput. Saya suka pijak. Alhamdulillah, dia membantu untuk rasa lebih tenang, rasa lebih relax. Adakah menyelesaikan stres? Tak. Tapi untuk tenang. Kita ni nak cari tenang sebenarnya. Bila ada tenang, stres yang ada pada kita tu, dia takkan mampu mengawal kita. Kerana kita yang kawal dia, bukan dia kawal kita. Itu yang kita nak buat sebenarnya. Okey? Berjalan di atas tanah ataupun rumput. Ingat, apa yang kita perlukan adalah rasa tenang dan ianya akan bermula dari hal-hal kecil yang kita lakukan. Ini tambahan lah. Okey. Tadi saya dah kata kemahiran menggunakan aktiviti bersukan bukan saja menjadikan anda sihat, ia juga mengubah fikiran, sikap dan mood anda. Sebab tu orang yang aktif bersukan, mood dia berbeza. Dia lebih mudah untuk positif. Ada satu kajian yang mengatakan orang yang aktif, badannya dipenuhi dengan stamina, yang aktif bersukan, yang sihat, dia lebih mudah positif. Berbanding orang yang badannya lesu, yang tidak bersukan, dia lebih mudah negatif. So, pastikan anak-anak badan kita sihat. Okay, Noh Hanani tanya, kalau selalu berangan tu bagus ke? Berangan ni dia boleh jadi tak bagus bila mana benda yang kita berangan tu benda-benda yang di luar logik, dan kemudian apa yang kita berangankan tu kita tak buat apa-apa untuk mencapai apa yang kita angan-angankan tu. Maka berangan tu akan jadi benda yang hanya dipanggil mengelamun. Itu saja. Okey, contoh kita berangan untuk nak nak beli sesuatu. Contoh nak beli sesuatu. Tapi kita tak pernah kumpul duit untuk beli sesuatu, untuk beli benda tu. Kita hanya berangan aja. So dia akan jadi mengelamun. Dia hanya akan mengalihkan fokus kita kepada benda-benda yang tak baik. Itu contohlah. Okey. So hati-hati dengan apa yang kita makan anak-anak. Ada orang tanya tadi dia kata apa soalan tadi dah terlepas. Apa makan ini bagus bila kita stres makan. Ceritanya apa yang kita makan. Ceritanya apa yang kita makan. Bila kita stres, kita banyak minum air yang kafein, dia hanya akan memburukkan keadaan. Sebab itu, kalau nak bila kita stres, banyakkan minum air masak. Banyakkan minum air masak. Kerana air masak akan membekalkan oksigen kepada otak. Okey. Kita perlukan oksigen yang cukup dekat otak kita, dekat minda kita, untuk minda kita berfungsi dengan baik. Untuk kesihatan minda kita. So, banyakkan minum air masak. So, Nur Ain tanya, adakah makan itu cara yang baik untuk hilangkan stres? Nak kata dia cara yang baik untuk hilangkan stres tak juga, tapi dia membantu. Syaratnya Ain, kena cek makanan yang sihat. Makanan yang banyak lemak, banyak mengandungi yang berminyak dan sebagainya, dia hanya akan meningkatkan keadaan kita kepada satu keadaan yang stres juga. So cari makanan-makanan yang sihat. Okey. Nak dapatkan apa contoh-contoh makanan yang sihat ni, Google sajalah. Google saja menu makanan sihat. Menu makanan berkhasiat. Ada banyak menu-menu yang ada dekat dalam tu yang KKM, Kementerian Kesihatan atau mana-mana doktor dah susun aturkan, boleh follow menu tersebut.
Okey, ingat makan itu bagus. Bila kita stres, dia membantu kita bagi kita tenaga, tapi makanan yang salah juga boleh menyebabkan kita jadi benda lain. Badan jadi naik, kan, jerawat tumbuh ini, badan jadi tak sihat. Okey? So kena hati-hati yang itu. Okey, so anak-anak, itu tadi antara tambahan-tambahan yang lain. So, kita dah berada di penghujung. So, apa yang saya nak katakan di sini adalah sebelum kita masuk kepada sesi soal jawab, jika ada soalan-soalan yang boleh kita baca dan saya jawab, soalan-soalan yang menarik. Okey, banyak juga tadi soalan yang saya sambil-sambil tu saya dah pun jawab. So, kita mencari soalan-soalan lain. Tapi sebelum itu, apa yang saya nak rumuskan dalam perkongsian saya hari ini untuk buat semua anak-anak SMKA Johor Bahru. Ingat, stres ini normal. Dia berlaku dekat semua orang. Okey, dia berlaku dekat semua orang. Persoalannya, boleh tak kita halau stres ni pergi jauh daripada hidup kita? Tak boleh. Kita akan hadapi stres ini, apa saja stres kita akan hadapi sehinggalah kita meninggal dunia. Nanti dah besar kita stres benda lain pula. Nanti yang perempuan bila awak dah kahwin, awak dah anak, awak stres masalah anak awak pula. Kita akan berterusan menghadapi stres. Kita tak boleh pergi jauh daripada stres. Persoalannya adalah kita kawal. Ingat, kita nak kawal apa? Kita boleh nak kawal stres ke ataupun kita kawal diri kita? Ada dua. Ada orang dia berusaha untuk kawal stres. Sebab itu kita kalah. Kita tak boleh kawal dia. Apa yang boleh kita kawal? Kita kawal diri kita. Ingat, kawal diri kita. Kerana itu dalam kawalan kita. Bukan kawal stres. Okey? Kita hanya boleh urus dia. Urus diri kita untuk urus stres. So, kalau orang tanya macam mana nak buat untuk supaya aku tak stres lagi, kawal diri dulu. Kawal apa yang kita buat. Kawal apa yang kita makan. Kawal apa yang kita fikir. Kawal apa yang kita rasa. Kawal apa yang tubuh badan kita buat. Ingat, ke 8B tadi tu, itulah benda yang anda perlu buat. Okey? Baik. So, itu tadi antara benda-benda yang boleh saya kongsikan pada anak-anak pada malam ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak ianya dapat membantu kita mengatasi, untuk lebih berjuang, untuk lebih maju ke depan. Ingat, stres yang baik boleh membantu kita untuk menolak kita lagi ke depan. Stres, contohnya kita stres melihat orang lain lebih berjaya daripada kita. So, kita bukannya iri hati. Ingat, kalau kita stres dan kita ada perasaan iri hati, so itu stres yang negatif. Tapi bila kita rasa, tak boleh, aku mesti bangkit, aku mesti berjuang, aku tak boleh, aku rasa tercabar ni. Itu juga tekanan. Tekanan rasa tercabar tu. Tapi kita ambil benda itu sebagai satu benda yang positif dan kita berjuang. Maka stres itu telah menolak kita ke arah yang lebih positif untuk kita berjuang untuk jadi lebih baik daripada orang lain. Contohlah jika anda rasa macam tu. Okay? So ingat, kawal apa yang kita boleh kawal sahaja. Okay? Jangan kawal bila berlaku sesuatu, cepat-cepat tanya diri kita, benda ni aku dalam kawalan aku atau luar kawalan aku? Oh, benda ni luar kawalan aku. So, apa yang dalam kawalan aku? Contoh. Okay? So, kita kena pastikan, kita kena pandai bezakan apa yang dalam kawalan kita, apa yang di luar kawalan kita. Okay? Baik, anak-anak, antara lebih lain untuk kita nak lebih faham, insyaAllah banyak sumber yang anak-anak boleh faham tentang stres ini. Boleh tanya dengan cikgu, boleh bertanya dengan saya. Kalau siapa yang nak ni boleh cari di PM saya di Facebook. Kalau lah nak share, nak bersembang-sembang ke apa benda ke kan, nak tanya apa-apa lebih lanjut, insyaAllah apa yang saya boleh bantu, saya akan bantu anak-anak. Tak ada masalah. Okay? So, ada nampak macam ada banyak siap menjerit-jerit. Kalau tidur boleh riliskan stres. Tidur boleh meriliskan fungsi badan kita. Yes, dia membantu. Kan? Dia membantu. Okey, macam inilah. Ada yang kata tadi tidurlah apa semua kan. Okey, saya nak gambarkan stres ini begini. Saya nak gambarkan. Ini bukan stres lah. Ini contoh. Nak gambarkan itu. Nak gambarkan pada anak-anak. Katakan ini tangan, ini tubuh badan kita. Ini stres. Okey.
kita gambarkan secara metafornya ini adalah stres. Okey. Sekarang ni tangan saya angkat, kemudian saya pegang. Ini kita panggil beban. Benda ni berat, so saya pegang. Sekarang ni tangan saya sakit tak? Belum sakit lagi. Siapa yang ada benda kat sebelah, ada benda yang berat, try lah pegang. Pegang satu benda yang berat. Okey, ini adalah beban. Kita pegang. Sekarang kita rasa okey. Tapi selepas 1 minit, selepas 2 minit, makin lama kita pegang, kita punya tangan ni akan start rasa sakit. Kita akan rasa lenguh, kita akan rasa sakit. So macam mana nak pastikan supaya tangan ni berhenti daripada sakit adalah dengan cara apa? Letaklah beban tu. Letak beban tu, maka tangan kita kosong, dah tak ada beban, maka hilanglah sakit, hilanglah lenguh tu. Okey, tapi bila kita pegang balik, okey, kita pegang balik, lama kelamaan dia akan rasa lenguh. So samalah macam katalah ini stres, ini beban, tekanan yang kita pegang. So nak buat apa? Letaklah benda tu. Letak, pergilah tidur, mandi, buat benda lain, bersukan, bercucuk tanam, tadi yang ada kata berkebun lah, mencangkul lah apa tu kan. Buatlah benda-benda lain. Alihkan perhatian kita, alihkan fokus kita, buat sesuatu yang positif. Buat 8B tu tadi. So automatik kita akan rasa lega. So nanti kita tetap juga masalah tu tetap ada. Tapi nanti bila kita cuba selesaikan masalah tu tak boleh selesai lagi, stres lagi, lepas lagi, buat benda yang lain. So itu yang boleh kita buat. Okay. Ada soalan kata macam mana nak kosongkan fikiran. Macam bila masa tidur tu tak nak fikir apa-apa tapi kepala ni macam sentiasa berfikir sesuatu. Itu yang saya katakan tadi. Untuk pengetahuan Haris. Itu yang Pak Tam sebutkan pada awal-awal tadi, iaitu bila kita stres, kita akan, dia seolah-olah macam ada suatu suara bergaduh kat dalam ni, bercakap-cakap dalam kepala kita ni. Sebab tu kita kena tenang, diam. Cara nak diamkan suara dalam kepala ni, yang Haris masukkan nak kosongkan fikiran tu, sebenarnya kita tak boleh kosongkan fikiran. Kita kena letak sesuatu untuk menggantikan dia. So sekarang ni dalam kepala ni ada macam-macam. Dia ada itu, ini, fikir kan. Fikir. Kemudian kita pun zikir. Bila kita zikir, nanti yang tadi, yang kata-kata yang ada ni, dia akan pelan-pelan hilang. Sebab apa yang kita fokuskan tadi tu, dia akan memenuhi ruang kepala kita. Dan dia akan hilang seketika. Nanti dia datang balik tak? Dia datang lagi. Okay, dia datang lagi. Kita buat lagi. Okay, so itu usaha yang boleh kita buat. Kerana itu saja yang benda yang ada dalam kawalan kita. Ingat, kita boleh kawal pemikiran kita, kita boleh kawal emosi kita boleh kawal tubuh badan kita, maka kita kawal. Sebab itulah Haris kata dia ada terfikirkan sesuatu. Dia terfikirkan sesuatu. Itulah suara-suara bercakap dalam kepala tu. Stres tahap mana yang boleh dihantar ke psikiatris? Soalan daripada Mazura. Dahsyat betul soalan ni. Stres macam mana yang boleh dihantar ke psikiatris? Stres yang mana dia bukan lagi stres, dia mungkin dah masuk kepada kemurungan ataupun conduction disorder ataupun tahap-tahap yang lebih tinggi, skizofrenia dan sebagainya, ataupun level stresnya dia sudah mula membahayakan diri dia atau membahayakan orang lain. Sebagai contoh, stres yang sampai ke tahap dah kelar-kelar tangan, stres dah tahap dah meluka-lukakan diri sendiri, hantuk-hantuk kepala kat dinding, sampai dah berdarah-darah, sampai dah luka-luka kepala. Dah walaupun dah luka, dia buat lagi, dia dah mula start ambil pisau toreh-toreh kat tubuh badan dia. Dia sudah mula mencederakan diri dia, maka itu bukan lagi stres, itu dah masuk satu level yang lain, yang mana kita tak tahu, kena check dulu, kena buat diagnose dulu, buat assessment dulu, itu doktor yang akan tahulah. Main game boleh hilangkan stres kan? Ni tak tahulah apa saya nak sebut nama dia ni. Baik, soalan yang menarik. Ini soalan ramai pelajar tanya saya. Dia kata, Pak Tam, main stres boleh hilangkan, main game boleh hilangkan stres ke? Jawapan saya, game ni, dia macam mana tau? Jika awak main tu dalam waktu seketika, ada satu kajian yang saya pernah baca dalam seorang psikiatris, saya tak ingat doktor apa nama dia, tapi dia daripada Indonesia. Dalam satu kajian yang dia buat, dia kata bila kita stres, kita main game lebih daripada 45 minit,
kita akan bertambah stres. Sebab apa? Bila kita stres, mata kita ni melihat skrin terlalu lama. Mata kita ni melihat handphone terlalu lama, melihat laptop terlalu lama, melihat game tu terlalu lama. Cahaya tu yang masuk tu dia akan memedihkan mata kita dan akan menyebabkan kita sakit kepala. Dan itu hanya akan menambahkan stres kita. Dia tidak, senang kata kalau awak tanya adakah game membantu, jawapan saya secara umumnya game tidak membantu menghilangkan stres. Game hanya boleh menambahkan stres kita kepada stres yang lain. Kan main-main kalah, stres lagi. Main-main tak jadi, line internet slow, nanti stres lagi. Dia hanya menambahkan lagi. Sebab itu stres ni yang terbaik untuk menghilangkan dia ataupun mengawal dia ataupun nak menenangkan kita adalah mencari benda alam semula jadi. Sebagai contoh macam saya kata tadi lah, pergi jogging, pergi bercucuk tanam, pergi buat itu, pergi mandi, cari sumber air, berjalan di atas rumput, pernafasan. Sebab tu saya katakan tadi, yang B yang kedua iaitu bertenang dan diam. Diam, jangan pegang handphone, jangan apa, tolak ke tepi dulu, jangan tengok skrin, jangan tengok TV, jangan apa, relax. Tenangkan diri dulu. Bila diri tu dah tenang, barulah nak main game, terpulanglah mainlah game seketika. Ingat, main game lebih daripada 40 minit, dia hanya menyebabkan cahaya skrin tu akan menyebabkan tahap stres awak akan naik. Urat-urat kepala akan mula tegang. Itu pandangan dalam kajian yang saya baca. Dan saya bersetuju dengan kajian tu kerana saya dah test, saya dah buktikan pada diri saya, bila saya stres, saya main game, dia tak membantu apa-apa. Kita rasa macam seronok. Dia hanya memberikan satu harapan-harapan palsu untuk kita. Okay, boleh main game tapi tenangkan diri dulu. Dah tenang diri, dah rasa tenang, rasa lapang, hati tu relax, emosi kita relax, maka nak main game sekejap, mainlah game. Tak ada masalah. Okay, so ada banyak juga soalan. Ini macam dah terus masuk sesi soalan je lah. Adakah kelakuan semasa panik itu akan menjadi tabiat atau berlanjutan untuk jangka masa panjang? Tidak. Zalzila, ada soalan daripada, saya tak pasti ini pelajar ke, ibu ke, saya tak pasti siapa, cikgu ke apa, tapi tak apa. Daripada Zalzila Ibrahim, dia tanya adakah kelakuan semasa panik itu akan menjadi tabiat? Tak, jawapannya tidak. Dia hanya berlaku pada ketika itu saja. Dia tidak berlaku selama-lamanya. Dia hanya temporary, berlaku ketika itu saja. Okey, baik, soalan yang baik ni. Terima kasih pada Zalzila. Oh, tadi ada yang terlepas. Nangis apa tadi? Nangis boleh kurangkan stres ke? Nangis boleh melegakan. Sebab tu bila kita ada masalah, kita rasa nak nangis, nangis je. Jangan ditahan nangis tu. Ada orang kata, kau janganlah nangis. Tak. Kalau tanya saya kata, satu, kalau klien datang jumpa saya ke tempat hentian dengar rawat saya, bila dia bercerita dia menangis, saya akan sediakan tisu. Saya letakkan tisu, tak apa. Ambil masa. Tenang, nangis. Asalkan jangan, okey, cerita pasal nangis ni menarik. Bila kita nak rasa bersedih, anak-anak, latih diri kita untuk letakkan time frame. Apa kita panggil? Kita panggil jangka masa. Latih. Contoh, kita sedih tentang sesuatu. Okey, aku nak sedih sampai tengah hari. Kita letakkan, kalau nak rasa sedih, berapa lama nak sedih? Selalu tanya dengan diri kita. Okey, Pak Tam, kau nak sedih? Okey, boleh sedih. Aku izinkan kau sedih, tapi kau nak sedih berapa lama? Kau nak merungut berapa lama? Begitu. Menangis boleh, tapi jika dia berlebihan, dia boleh menyakitkan kepala juga. Okey? Menyakitkan kepala. Right? So, menangis tu ada kadarnya, ada hadnya. Tapi ceritanya nak nangis boleh, tak ada masalah. Baik, soalan daripada Nurhanani. Kalau tak percayakan siapa-siapa, mungkin maksud dia ni jika kita nak share, nak bercerita dengan sesiapa tapi kita tak percayakan siapa-siapa. Baik, jika kita tak percayakan sesiapa, percayalah ada seorang sebenarnya, ada satu pihak yang sebenarnya kita percaya. Siapakah dia? Allah SWT. So apa nak buat? Jika kita rasa orang sekeliling kita tak ada siapa yang kita nak bercerita, masa solat dah habis solat 2 rakaat contohnya, kita solat maghrib ke, solat isyak ke, atau solat-solat sunat ke, tahajud ke, habis saja solat, ini juga saya selalu buat. Kadang-kadang ada satu benda-benda tu dia terlalu rahsia, kerana saya tak nak orang tahu, tapi saya tetap nak share dengan seseorang. So apa saya buat?
Lepas saja solat, saya tak bangun daripada sejadah, lah habis zikir, habis doa lepas solat apa semua, saya akan bercakap. Saya akan bercakap seolah-olah Allah itu ibaratnya lah macam kita bercakap dengan seorang, tapi saya sedang bercakap dengan Allah. Saya mengadu dengan dia. Saya bercakap sungguh, bukan cakap dalam hati, saya cakap dengan mulut. Ya Allah, aku sedang hadapi satu masalah sekarang ni. Saya bercerita. Saya bercerita kadang-kadang dengan nangis-nangis, saya bercerita, tapi lepas cerita tu alhamdulillah lega. Sangat lega. Okey? Ingat, ada seseorang yang sebenarnya kita percaya dalam hidup. Jika kita tidak percaya pada manusia, percayalah pada Allah. Okey, luahkan segala-galanya pada Allah. Allah Maha mendengar, Allah tahu. Okey. So, itu tadi jawapan kepada Nohanani tadi. Saya sebelum tidur sentiasa fikir macam-macam sampai tak boleh tidur. Rasa macam risau dengan hari esok. Macam mana nak atasi. Ini juga. Ingat, benda suara-suara dalam kepala ni, dia banyak gangguan sebenarnya. Gangguan-gangguan yang kita bawa, stres, kita terlampau overthinking. So, cara nak kawal dia, kita kena pastikan pemikiran kita tu terkawal. Caranya yang saya katakan tadi, gunakan pernafasan dan kemudian self-talk, bercakap dengan diri sendiri, kemudian zikir. Kita orang Islam. Kepada Zainul Iskandar, kita sebagai orang Islam, gunakan zikir. Zikir ini sangat power, anak-anak. Sangat-sangat power. Zikir, baca, dengar ayat-ayat, buka dekat handphone ke apa ke, sekejap kalau ada radio kecil ke, buka ayat-ayat Quran. Fokus kepada ayat-ayat Quran tu. Dengar surah ini, baca. Okey? Sebelum tidur, baca ayat kursi ke, baca apa yang kita tahu, yang kita hafal, kita baca. So, minda kita akan fokus pada bacaan itu. Zikir sehinggalah kita tidur. Benda ni perlukan latihan. Untuk pengetahuan Zainul Iskandar dan juga yang lain-lain, apa saja teknik yang kita buat, zikir dan sebagainya, dia perlukan latihan. Jika awak kerap zikir, nanti lama kelamaan, program minda awak akan dipengaruhi oleh zikir itu. Itu yang menarik tentang zikir ini. Bila kita kerap buat, dia akan jadi tabiat dan akhirnya bila kita zikir, kita mudah tidur. Benda-benda yang dok ganggu-ganggu dalam kepala tadi, dia akan perlahan-lahan hilang. Kerana minda kita dipenuhi dengan zikir yang kita zikirkan tadi. Okay? So, itu akan mengatasi masalah overthinking tadi. Alright? So, banyak soalan ni. Macam mana nak tahu ada orang sekeliling kita mengalami stres? Macam mana cara nak tahu? Nanti semak balik nota yang saya berikan tadi tu, tanda-tanda stres tu. Boleh cek pada rakan-rakan kita, jika mereka ada atau tidak tanda-tanda tu, maka boleh beritahu dengan dia, itu antara tanda-tanda stres. Okay? So, adik-adik, terima kasih banyak daripada saya. Panjang umur rezeki, kita akan jumpa lagi insyaAllah di sesi-sesi yang lain. Saya tak dapat nak jawab sebanyak-banyak soalan, begitu banyak sekali soalan yang ada. Mudah-mudahan sedikit sebanyak penjelasan saya, perkongsian saya ini dapat membantu adik-adik, membantu guru-guru, membantu ibu ayah dalam kita nak mengurut. Ingat, stres kita tak boleh kawal dia. Kita hanya boleh kawal diri kita saja. So, lakukan sesuatu untuk kawal diri kita. Kita nak melawan stres, nak kawal stres, ibarat macam kita nak mengawal bayang-bayang. Kita tak boleh kawal bayang-bayang. Okey, kita kawal lah diri kita. Kerana diri kita yang membentuk bayang-bayang. Diri kita yang membentuk stres itu. So, kawal diri kita dan insyaAllah stres tu akan berubah kepada yang lebih baik. Okey, terima kasih banyak daripada saya. Jika ada salah dan silap dalam perkongsian saya, mohon ampun, mohon maaf. Kerana yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Saya serahkan kembali kepada adik-adik moderator kita. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah begitu banyak. Ya, jadi saya mengucapkan Alhamdulillah kepada Alhamdulillah sangat kepada semua persoalan-persoalan daripada penonton-penonton kita. Jadi saya sangat bergembira melihat penonton-penonton kita semua proaktif dalam menanyakan pelbagai soalan untuk mengatasi apa yang dihadapi dalam hidup lah. Jadi terima kasih juga kami mengucapkan kepada Tuan Penceramah atas kesudian menjawab semua soalan-soalan tadi. Jadi kita teruskan, Ainul. Izinkan saya beri serangkap pantun.
Bunga selasih di dalam taman, harum melati penyeri intan. Terima kasih perkongsian tuan, kekal bersemi dalam ingatan. Jadi majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Encik Muhammad Rizal bin Muhammad Rais atas baik-baik ilmu yang telah dikongsikan kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan oleh tuan penceramah sebentar tadi dapat dimanfaatkan oleh semua penonton, terutamanya dalam menghadapi cabaran dalam krisis pandemik serta norma pembelajaran di atas talian. Ya, betul tu. Jadi memandangkan masa telah mencemburui kita, setakat ini sahajalah sesi Q&A bersama tuan penceramah. Jadi tibalah masa yang ditunggu, Ainul. Masa apa tuan? tanya? Masa untuk kita menjawab kuis. Jadi kalau anda boleh lihat ada link kehadiran yang telah dipaparkan di ruangan live chat dan juga di skrin depan ni. Jadi link kehadiran ini akan ditutup sejam selepas program ini tamat. Jadi cepat-cepat kita daftar untuk dapatkan e-sijil dan kemudian kita akan pinkan juga di ruangan live chat link quiz. Seperti saya bagi tahu awal-awal tadi, semua digalakkan untuk menjawab kerana sijil pencapaian dan hadiah disediakan. Ya, betul tu. Jadi buat masa sekarang ni para peserta bolehlah tekan-tekan link-link yang telah dipinkan. Boleh lihat ya semua link-link tersebut. Jadi dah selesailah program kita kan, Ainul? Saya perasa begitu, dah banyak soalan yang kita dah jawab juga. Ya, yang Pak Tam jawab tadi. Jadi selesai sudah program kita pada hari ini. Beribu tahniah kami ucapkan kepada para peserta yang setia menyertai program kami daripada awal sehingga akhirnya. Dan memang jutaan penghargaan kami rakamkan kepada tuan penceramah yang sudi menerima jemputan dan berkongsi pelbagai ilmu yang memang sangat kami kira bermanfaatlah untuk semua yang hadir pada hari ini. Tidak lupa juga beribu-ribu tahniah kami ucapkan kepada unit bimbingan dan kaunseling serta ahli student leaderboard SMKA Agama Johor Bahru yang telah berusaha menjayakan program ini dengan sokongan PIBG SMKA JP. Jadi sebelum kita semua melabuhkan tirai program kita, kami ingin sekali menghadiahkan kepada para pendengar dan penonton kami yang begitu setia ini 2 rangkap pantun. Akar keladi melilit selasih, selasih tumbuh di hujung taman. Kalung budi kunjungan kasih, mesra kenangan sepanjang zaman. Jikalau ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Jikalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Jadi Alhamdulillah, di sini saya nak maklumkan bahawa ada lagi satu program yang kami telah rancang yang akan berlangsung pada 9 September 2021 iaitu yang bertajuk pengurusan minda sihat dan aktif PDPR. Ya, betul tu Ainul. Jadi mari sama-sama kita tengok jadual kita dan kunci masa set pada kalender phone masing-masing supaya mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk menghadiri program yang kami akan anjurkan pada minggu hadapan. Jadi sekian saja dari kami. Pihak kami ingin memohon maaf atas segala kekurangan dan kekilafan yang tidak dapat dielakkan sepanjang mengendalikan program sebentar tadi. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada kekurangan kami sendiri. Majlis ditangguhkan dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-As. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kepada semua penonton untuk tekan link kehadiran dan link quiz. Jadi terima kasih kepada
kepada semua.